Hai guys, finally Oppo Malaysia telah pun melancarkan Oppo Find X5 Pro yang terbaru. So, diorang skip model X4 terus kepada X5 Pro daripada X3 Pro tahun lepas kan. So, model ni sebenarnya masih mengekalkan konsep rekaan yang lebih kurang je macam Oppo Find X3 Pro. Cuma banyak jugalah naik taraf dia dari segi dia punya prestasi, kamera, bentuk tu ada beza sikit. Dan paling penting sekali adalah ada chip terbaru pada Oppo sendiri yang diletakkan pada smartphone ni. So, memang very special untuk model Oppo Find X5 Pro terbaru ni. Dan paling penting sekali adalah korang boleh nampak secara jelas rekaan dia tu nampak lebih unik sikit dengan kerjasama Hasselblad pada bahagian body belakang ni kan. So untuk dia punya rekaan kamera tu lebih kurang je macam Oppo Find X3 Pro, cuma dia punya shape tu diubah sedikit saja. Pada bahagian bawah ni dipanjangkan sikit, tapi dia punya curve tu masih mengekalkan konsep fluid curve. Dan Oppo katakan rekaan untuk Oppo Find X5 Pro ni sebagai space age and timeless elegance. Kalau nak cakap pasal space tu macam tak ada, tapi untuk elegance tu adalah pada smartphone ni. Warna putih aku dapat ni memang nampak sangat premium untuk warna gloss white dia yang sangat menyelah. Bukan tipikal colour yang biasa kita nampak sebenarnya tau, sebab back panel dia menggunakan material jenis keramik yang memang rasa mewah, solid dan juga smooth. Dia punya gloss white tu memang nampak shining gila kot. So untuk cap jari pun memang tak berapa nak nampak sangat, unless kalau ada cahaya memancar macam dekat cahaya depan mata aku ni kan. So memang nampaklah sikit dia punya cap jari tu. Tapi kalau tak ada cahaya yang memancar sangat, aku rasa memang tak perasan mana pun kesan cap jari pada back panel dia. In fact, Oppo juga claim yang back panel untuk model ni adalah scratch resistant dan ada IP68 water and dust resistant. So memang smartphone ni tahan lasak jugalah kalau korang nak gunakan tanpa sebarang casing. Tapi kalau jatuh tu, benda yang paling concern sekali of course lah dia punya ketahanan screen tu kan. Tapi kalau belakang tu aku tak risau sangat menggunakan dia menggunakan seramik. Size untuk Find X5 Pro ni juga agak besar sebab dia menggunakan panel jenis LTPO AMOLED yang bersaiz 67 inci. Ada refresh rate 120Hz, ada touch sampling rate sampai 1000Hz, kecerahan mencecah 1300 nits, and then dapat markah A+ daripada display mat. Dan aku rasa dia punya screen tu memang memberikan kepuasan untuk korang nak buat sebagai entertainment ataupun untuk gaming. Dan smartphone ni juga mengekalkan konsep curve display lebih kurang je macam phone Oppo yang sebelum ni untuk flagship dia. Smartphone ni juga ada in-display fingerprint yang cukup pantas untuk sebuah flagship premium macam ni. Dan kalau korang nak setting untuk bahagian display dia, ada dua pilihan resolusi. Korang nak pilih yang WQHD+ ataupun Full HD+ pun boleh. Untuk refresh rate dia pun ada dua jenis pilihan, iaitu 60Hz ataupun 120Hz. Aku rasa kalau korang nak gunakan lebih kepada penjimatan bateri, Full HD+ campur 120Hz pun dah cukup okey. Tapi kalau korang nak fully experience untuk bahagian display dia, korang just naikkan the highest resolution, iaitu WQHD+ dan 120Hz lah. Tapi depends juga pada keperluan masing-masing. Aku rasa aku akan fully utilize untuk display dia dan juga refresh rate yang lebih tinggi lah. Setakat hari ni penggunaan aku untuk dia punya bahagian display screen tak banyak nak komplain apa pun. Everything feels smooth dan dia punya display pun cukup baik untuk sebuah phone flagship premium pada tahun ni. So korang dapat resolusi yang tinggi, refresh rate yang tinggi dan juga kepuasan screen yang cukup besar untuk tujuan entertainment ataupun untuk gaming. Untuk sistem operasi pada Find X5 Pro ni, dia menggunakan ColorOS 12.1 berdasarkan Android 12. Bagi aku okey, tak ada masalah pun untuk dia punya homepage, ikon apa semua. Dia memang sangat-sangat simple dan juga aku rasa smooth je untuk animation dia apa semua kan. Cuma satu benda yang aku ralat sikit dengan dia punya ColorOS ni adalah dia punya bloatware aplikasi yang banyak kalau kita baru je start smartphone ni kan. So aku nak kena remove satu persatu supaya nampak lebih kemas lagi kan. So itu satu perkara yang aku sedikit annoying lah dengan kebanyakan OS daripada China ni kan. Tapi ini adalah global version, bukan China version. So satu lagi perkara yang aku macam pelik sikit, at first masa aku guna smartphone ni, masa aku baru je dapat, aku main Mobile Legends dan juga game lain, dia punya gaming mode tu okey, macam biasa boleh function tau. Tapi lepas je aku update ColorOS yang baru, aku nampak yang gaming mode untuk Mobile Legends dah tak keluar dah. So dia keluar macam shortcut saja. Aku pun pelik kenapa. Aku tak pasti sama ada bugs ataupun mungkin ada setting yang aku terlepas pandang untuk dia punya gaming mode dekat bahagian game yang aku main. Sebab pasal prestasi smartphone ni menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12GB RAM dan juga 256GB storage. Dan aku difahamkan hanya akan ada satu varian saja untuk pasar Malaysia, iaitu 12GB dan juga 256GB. Dan aku tak menafikan yang prestasi dia memang cukup berkuasa untuk sebuah phone flagship pada tahun ni. So aku tak banyak nak compare mana pun untuk prestasi dia, memang cukup mantap untuk tujuan gaming ataupun entertainment ataupun sebaliknya. So kalau korang rasa yang 12GB RAM tu macam tak cukup besar lagi, tak cukup padu lagi, korang boleh boost dia punya RAM dengan RAM expansion, tambah lagi 7GB of RAM menjadikan dia 19GB of RAM. So memang besar gila RAM yang ada pada smartphone ni. Kalau korang expand lagi dia punya RAM yang diambil daripada storage lah, RAM expansion tu kan. So far untuk prestasi gaming, aku dah cuba main game dalam masa 2 jam lebih macam tu. Dia punya suhu sekitar 40 ke 43 darjah Celsius untuk balance mood. Tapi untuk yang performance mode ataupun gaming
selimut dia mencecah 45 darjah Celsius. So bergantung juga pada jenis game yang korang main dan juga grafik yang ada pada game tu sendiri. Kalau aku main macam Mobile Legends tu, aku rasa okey, tak panas mana pun, dan panas dia pun tak mencecah ataupun tidak melebihi sampai 47 ataupun 50 darjah Celsius. Normal je 45 ke bawah darjah Celsius saja. So aku rasa okey saja untuk pengalaman game pada smartphone ni, dan performance dia memang cukup mantap. Itu aku tak nafikan lagi. Mungkin disebabkan oleh teknologi cooling system super large vapor chamber dia yang banyak bantu untuk dia maintain je suhu tu tak overheat sangat, dan juga frame drop tu memang tak terasa lah untuk gaming experience pada Find X5 Pro terbaru ni. Memandangkan size screen dia agak besar juga, iaitu 67 inci dengan resolusi dan juga refresh rate yang tinggi. So bateri dia pun bagi aku agak balance lah dengan dia punya spek screen dia kan, iaitu 5000mAh yang korang boleh guna dalam masa sehari, tak ada masalah pun untuk ketahanan bateri dia daripada pagi sampailah ke malam. Tapi kalau untuk heavy usage tu, aku rasa tak tahan sampai malam pun. Dari pagi sampai ke petang tu paling maksimum lah kan. Tapi kalau habis sekali pun, korang just guna je Super VOOC 80W yang Oppo bagi sekali dalam kotak jualan dia, yang boleh charge dari 0 to 50% lebih kurang dalam 12 minit macam tu je. Tapi dari 0 to 100 aku dah cuba sendiri lebih kurang dalam less than 25 minutes macam tu untuk nak charge penuh pada smartphone ni. So aku rasa tak ada masalah pun dari segi ketahanan bateri dan juga charging pada smartphone ni. In fact, Find X5 Pro ni juga menyokong wireless AVOOC 50W yang mampu ngecas penuh dalam masa 47 minit saja. Tapi yang tu korang nak kena beli secara berasingan lah, tak dapat sekali dalam kotak dia ni lah. So dalam kotak dia ni just dapat Super VOOC 80W saja, yang bagi aku cukup pantas. Yang terakhir sekali untuk kamera, aku nampak Oppo masih mengekalkan sensor kamera sama je macam Oppo Find X3 Pro, iaitu dua kamera wide, ultra wide 50MP Sony IMX766, satu lagi adalah 13MP telephoto. Walaupun smartphone ni menggunakan sensor kamera yang sama je macam model sebelumnya, tapi dia memberikan outcome gambar yang sangat-sangat berbeza, disebabkan oleh untuk model kali ni Oppo meletakkan chip yang diorang buat sendiri yang digelar sebagai Mari Silicon X yang enable 20-bit video HDR yang kita boleh tengok secara real time sebelum ambil gambar atau video. Dan semestinya kali ni Oppo bekerjasama dengan Hasselblad, satu jenama kamera yang tak asing lagi dalam dunia fotografi, dengan harga yang sangat-sangat premium dan juga mewah lah. Untuk body dia saja mencecah puluh-puluh ribu ringgit untuk sebuah kamera Hasselblad. So sekarang ni diorang kerjasama dengan Oppo untuk menghasilkan image processing yang sangat-sangat padu. Actually banyak juga bantuan dan kelebihan untuk chip Mari Silicon X ni untuk 4K video dalam keadaan yang gelap, dan enhance lagi image processing tu supaya dapat kurangkan noise dan dapat dynamic range yang lebih padu. Korang boleh refer semua gambar yang aku ambil menggunakan kamera Oppo Find X5 Pro. Memang nampak dynamic itu menyelahkan lagi gambar tu, enhancekan lagi dia punya color pun semua, dan night mode yang sangat-sangat sharp, kurang noise. Potongan portrait pun aku nampak untuk rambut tu dia nampak lebih kemas lah, tak nampak macam serabut ataupun ada macam blur-blur tu kan. Dan paling penting sekali adalah model kali ni aku nampak dia lebih fokus untuk video dan juga gambar low light. Kalau korang mencari sebuah smartphone dengan low light yang cukup padu, this is one of the best in the market right now lah untuk korang dapatkan dengan harga yang premium jugalah untuk Oppo Find X5 Pro ni. So guys, aku rasa itu saja serba sedikit ulasan aku mengenai Oppo Find X5 Pro yang terbaru ni. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen-komen sama ada smartphone ni dalam wishlist korang ataupun tidak, ataupun mungkin ada jenama lain lebih kurang macam dia yang lebih padu ataupun korang tengah target sekarang ni kan. Tapi ya, smartphone ni memang banyak fokus pada keupayaan video dan juga kamera lah. Lagi-lagi untuk low light, dan of course this is the one of the best flagship premium dengan harga yang agak premium jugalah kalau nak bandingkan dengan model ataupun jenama yang macam Realme ke Xiaomi kan. So harga dia lebih kurang macam Vivo, OnePlus ataupun macam Samsung lah. So kalau korang nak beli, aku rasa dia akan bersaing hebat lah dengan Samsung Galaxy S22 series ataupun Vivo X80 yang terbaru kan. So korang boleh consider balik Oppo Find X5 Pro ni. Aku rasa overall okay je smartphone ni, cuma